Oke, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya, Durian RM30 bayar cash. Ini adalah yang terkini yang saya baca di media, yang mana MP DAP dapat tawaran jawatan menteri Durian RM30. Ini adalah satu yang pada saya membazirkan duit rakyat, yang mana untuk mengekalkan diri mereka berkuasa, mereka menggunakan duit rakyat untuk membeli MP-MP untuk menyokong mereka. Dan satu lagi hal yang mana kita tahu bahawa sebelum ini Perdana Menteri juga mengatakan dia cukup sokongan. Begitu juga timbalan Perdana Menteri semalam mengatakan Perdana Menteri ini ada cukup sokongan apabila dia mengumumkan bahawa 31 ahli MP UMNO menyokong Perdana Menteri yang ada. Tetapi kenapa hari ini keluar di media mengatakan bahawa MP daripada DAP pula ditawarkan dengan Durian RM30 ini. Ini bermakna kita sudah tahu bahawa kerjaan yang ada hari ini tidak cukup majoriti. Di sini kita lihat bahawa pembohongan yang dilakukan oleh TPM dan juga PM kepada rakyat. Ini dah jelas. Kalau perkara ini berlaku, yang mana kita tahu di media ini, dia mengatakan bahawa dalam mesejnya itu, keluarlah dari bayang-bayang keluarga Lim. Kita perlu lebih ramai wakil bukan Melayu dalam kerajaan ini. Menurut mesej yang disebut, yang merujuk kepada dua pimpinan kanan DAP, Lim Kiat Siang dan Lim Guan Eng. Yang mana MP daripada DAP ini, iaitu satu daripada Kota Melaka dan satu daripada Kuching, yang mereka tawarkan dengan Durian RM30 ini. Yang dimaksudkan dengan Durian RM30 ini adalah RM30 juta lah. Tak mungkin lah 30 ringgit. Jadi ini tawaran yang begitu besar dan begitu lumayan, serta jawatan menteri yang ditawarkan. Saya tidak tahu mesej ini betul atau tidak, tetapi yang dikeluarkan oleh media berkenaan dengan isu ini seperti ini. Jadi saya sebagai rakyat membaca media ini dan saya yakin bahawa ini adalah yang mereka sedang lakukan sekarang ini untuk mengekalkan kuasa, yang mana kita tahu dalam waktu sebulan ni harus mencari sokongan daripada pihak pembangkang, kerana tidak ada lain lagi. MP yang perlu dibeli hari ini adalah dari pihak PKR, DAP, Amanah dan Warisan. Ini yang mereka nak beli hari ini, supaya kerajaan yang terbentuk hari ini akan cukup majoriti dan PM terus kekal berkuasa. Ini adalah yang kita lihat, yang dipertikaikan oleh rakyat, dan rakyat suruh juga PM kita segerakan buat sidang parlimen dan buat keabsahan, iaitu buat undi percaya atau tidak percaya dengan segera. Tetapi yang PM mahu adalah melanjutkan tempoh untuk 1 bulan, tak tahu kenapa, tetapi dia nak dalam 1 bulan. Jadi di sini kita lihat tawaran yang dibuat ini sangat lumayan, yang mana di sini kita boleh lihat bahawa kerajaan ini cuba untuk menipu rakyat, kerana dia mengatakan kerajaan ini cukup majoriti, tetapi kita lihat sekarang dia sibuk membeli MP-MP daripada pembangkang. Kalau betul kerajaan ini cukup majoriti sehingga sidang parlimen dibuka, kita tak nak dengar sebagai rakyat bahawa ada MP yang tiba-tiba melompat ke kerajaan yang ada hari ini. Kalau bermakna yang ada, bermakna kerajaan ini telah menipu rakyat. Dan kita tahu bahawa sebelum ini dia lakukan hal yang sama, yang mana ada MP-MP yang tiba-tiba ada cash mereka dan mereka terpaksa menyokong kerajaan yang ada. Begitulah yang kita lihat. Tetapi pada saya, seperti mana yang saya perkatakan semalam, bahawa kalau perkara ini MP daripada pembangkang bertahan, tidak menyokong ataupun tidak tergeliur dengan apa yang ditawarkan ini, lebih baik, kerana kita tahu bahawa dalam tempoh 1 bulan saja, kalau mereka nak cas pun, mereka nak apa pun, dalam 1 bulan ini mereka akan boleh memerintah. So lebih baik bertahan daripada menerima tawaran ini dengan harga diri kita jatuh sebagai seorang pemimpin. Ini pada pandangan saya sebagai rakyat, yang mana saya lihat kerajaan ini telah menghabiskan duit rakyat dengan tujuan untuk membeli MP-MP, ataupun dengan bahasa yang selalu diperkatakan di sosmed, iaitu membeli kata-kata ini untuk melompat. Begitu mahal. Ini adalah bukan duit mereka, bukan duit bapak mereka. Mereka sewenang-wenang yang nak membeli wakil-wakil rakyat untuk menyokong mereka. Ini adalah satu kesalahan yang tidak mengikut tata cara demokrasi berparlimen yang kita rakyat harap-harapkan. Mereka menggunakan cara mereka yang boleh dikatakan sebagai kuku besi, yang mana untuk mengekalkan jawatan tanpa
melihat kepada demokrasinya parlimen. Ini adalah satu yang sangat menjijikkan dalam pimpinan negara kita ini. Ini tidak boleh kita lihat sebagai berterusan untuk membangunkan negara, karena ini akan merosakkan negara, karena tidak ada negara luar akan mempercayai negara kita kalau pemerintahan terbentuk daripada hasil yang kita lihat sebagai satu pembohongan, yang mana juga kerajaan ini mengkhianat kepada PHS, dan terbentuknya kerajaan Perikatan Nasional ini dengan mereka-mereka yang gila dan rakus dengan kuasa. Hari ini kita lihat mereka yang ada dalam kerajaan ini adalah mereka-mereka yang boleh dikatakan rakus dengan kuasa, yang mana kita lihat mereka-mereka ini adalah mereka yang mengkhianat kepada parti mereka sendiri. Kita lihat contohnya, yang mana kita lihat tim daripada PKR, yaitu tim Azmin Ali. Mereka ini mengkhianat kepada parti dan presidennya, yaitu PKR bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang kita lihat pula Parti Bersatu. Kita tahu bahawa Perdana Menteri sendiri mengkhianat kepada presidennya, pengurusinya, yaitu Tun. Jadi kita lihat yang terkini ini, kita lihat apa yang berlaku dengan UMNO apabila timbalan Perdana Menteri ini menyanggahkan pula dia punya presiden UMNO-nya sendiri. Di sini kita lihat bahawa kerajaan ini adalah gabungan pengkhianat-pengkhianat yang berpaling tadah kepada parti mereka sendiri. Mereka ini tidak layak untuk menjadi pemimpin untuk rakyat, kerana mereka hanya inginkan berkuasa untuk tembolok mereka sendiri, tetapi tidak memikirkan hak rakyat. Dan kita lihat mereka boleh meninggalkan parti ataupun tidak mempedulikan parti, kerana pada mereka boleh menang tanpa parti. Kalau mereka sayangkan parti mereka sayangkan kepada rakyat, bermakna mereka tidak tinggalkan parti, tidak tinggalkan perjuangan demi mengejar kepada jawatan ataupun pangkat yang telah mereka ditawarkan kepada mereka untuk membentuk kerajaan ini. Ini adalah hakikat yang kita lihat. Mereka yang ada dalam kerajaan hari ini semuanya adalah dilihat pengkhianat kepada parti mereka. Kalau pas nih kita tak payah cerita lah, mereka memanglah daripada parti yang semua rakyat dah tahu hari ini bahawa mereka juga membohong rakyat dengan janji-janji palsunya, yaitu berbagai-bagai yang tak perlu saya nak perceritakan di sini. Ini adalah sesuatu yang kita dah lihat hari ini. Dan jangan lupa satu parti lagi yang membentuk kerajaan ini, yang dilihat oleh anak Sarawak sendiri juga hari ini sebagai parti yang mengkhianat kepada mereka yang ada di Sarawak hari ini, yang mana apabila mereka nak pilihan raya, mereka akan mengatakan bahawa kita jangan bergabung dengan parti Semenanjung, jangan kita ni. Tetapi hakikatnya sebenarnya GPS itulah kepalanya perosak parti-parti di Sarawak ni. Dan kita lihat GPS yang juga turut serta dalam kerajaan yang ada hari ini. Tapi apabila mereka pilihan raya, mereka akan laungkan dengan mengatakan bahawa parti Melaya, dan mereka itu adalah parti lokal Sarawak kononnya. Tetapi hakikatnya rakyat tertipu, kerana sebenarnya GPS itu adalah bukan parti lokal, tetapi sebenarnya parti yang menyokong kepada pengkhianatan yang ada di pusat. Ini adalah hakikat, tetapi membohong rakyat Sarawak. Ini saya buat sedikit tentang GPS di belakang-belakang ini, kerana ramai daripada anak-anak Sarawak yang suruh saya sebut GPS-nya sekali apabila sebut tentang isu kerajaan yang ada ni, supaya rakyat faham bahawa GPS juga terbabit dalam kancah untuk merosakkan demokrasi negara ini. Ini adalah hakikat. So itulah pencerahan saya berkenaan dengan isu itu, yaitu harga durian RM30 bayar cash, betul-betul mahal. Ini bukan Musang King, ini bapak punya Diamond King. So sekian, terima kasih.